Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut adalah keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris yang berlangsung semalam dan juga awal pagi tadi. Arsenal menang 2-0 ke atas pasukan Brighton. Brentford tewas 1-2 kepada pasukan Aston Villa. West Ham mudah belasah pasukan Wolves 3-0. Liverpool seri tanpa jaringan dengan pasukan Manchester United di Anfield. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Arsenal kembali ke tahta Liga. Perlawanan Liga Perdana Inggeris malam ini menyaksikan pertembungan antara pasukan Arsenal dan juga pasukan Brighton yang berkesudahan dengan jaringan 2-0. Tuan rumah iaitu pasukan Arsenal berjaya meraih 3 mata berharga bagi memastikan kembali ke puncak Liga. Separuh masa pertama berakhir dengan tanpa jaringan. The Gunners mencatatkan 3 percubaan tepat dan 5 percubaan tidak tepat, manakala Brighton gagal membuat sebarang percubaan sepanjang permainan. Separuh masa kedua bermula dengan penyerang pasukan Brazil iaitu Gabriel Jesus menjaringkan gol pertama buat pasukan Arsenal selepas mudah menaduk masuk hasil sepakan sudut. Pada minit ke-87, Kai Havertz memastikan kemenangan buat pasukan Arsenal apabila berjaya menjaringkan gol kedua pasukan. 6 minit masa tambahan tidak mampu mengubah keputusan perlawanan. The Gunners kembali ke puncak Liga dengan mengumpul 39 mata, 1 mata di atas pasukan Liverpool dan juga pasukan Aston Villa. Liverpool gagal gunakan kelebihan bermain di tempat sendiri. Liverpool gagal menggunakan peluang sebaik-baiknya dengan bermain di gelanggang sendiri dengan hanya mampu terikat seri tanpa jaringan dengan pasukan Manchester United tengah malam tadi. Bagi Erik ten Hag pula, mereka boleh menarik nafas lega apabila tidak lagi dibelasah sehingga 7-0 seperti mana yang dilakukan oleh pasukan Liverpool pada musim lepas, juga di tempat yang sama. Walaupun jelas menguasai bola sejak daripada awal permainan lagi, kesukaran yang dihadapi tuan rumah di bahagian depan menyebabkan mereka gagal untuk menjaringkan gol. Ditambah lagi dengan Manchester United yang bermain secara low block, Liverpool terus buntu untuk menemui sentuhan penjodoh seperti mana yang diharapkan oleh para penyokong mereka. Manchester United juga sempat melakukan beberapa percubaan yang berbahaya, tetapi ketakasan penjaga gol pasukan Liverpool, Alisson Becker, menyelamatkan mereka daripada diaibkan di tempat sendiri. Perlawanan akhirnya kekal tanpa jaringan sehingga ke tamat perlawanan, dan kedua pasukan terpaksa berpuas hati untuk berkongsi satu mata dalam perlawanan tersebut. Aston Villa kekalkan momentum kemenangan mereka. Aston Villa yang turun ke gelanggang lawan dilihat tidak berdepan dengan masalah untuk mencatatkan kemenangan ke-7 mereka daripada 10 perlawanan terakhir di bawah pengurusan Unai Emery pada ketika ini. Kali terakhir mereka tewas adalah ketika mereka bertemu dengan pasukan Nottingham Forest pada awal November yang lalu dalam perlawanan yang berlangsung di tempat lawan. Brentford bagaimanapun berjaya untuk berada di depan terlebih dahulu menerusi Kane Lewis Potter pada minit ke-45. Aston Villa terpaksa menanti sehingga minit ke-77 untuk menyamakan kembali kedudukan kepada 1-1 melalui jaringan Alex Moreno. Sebelum itu, malah menimpa pasukan Brentford apabila Ben Mee terpaksa meninggalkan padang akibat menerima kad merah selepas terjang keras yang dia lakukan terhadap Leon Bailey pada minit ke-70. Oleh wakil menggunakan kesempatan itu untuk meledak gol kedua pasukan Aston Villa pada minit ke-85 hasil bantuan daripada Boubacar Kamara. Malang pula menimpa buat pasukan Aston Villa apabila Boubacar Kamara dilainkan kad merah di atas tindakannya terhadap pemain pasukan Brentford selepas berlakunya sedikit pergaduhan. Keputusan bagaimanapun kekal dengan 2-1 dan 3 mata berharga buat pasukan Aston Villa yang kini sedang mengekori rapat Liverpool untuk berada di tangga ketiga. West Ham berjaya kekalkan rentak kemenangan. West Ham berjaya merekodkan kemenangan yang penting di laman sendiri semalam selepas menewaskan pasukan Wolves dengan jaringan 3-0. Wolves yang masih lagi tercari-cari rentak kemenangan mereka terpaksa akur dengan kehebatan pasukan tuan rumah apabila gawang mereka dirobek sebanyak 2 kali hanya dalam masa 10 minit. Kedua gol tersebut dijaringkan oleh Muhammad Kudus pada minit ke-22 dan juga 32. Dan keduanya juga dibantu oleh Lucas Paqueta. Gol ketiga hadir pada minit ke-74 menerusi Jarrod Bowen dan juga dibantu oleh Lucas Paqueta. Kemenangan ini membolehkan West Ham naik ke tangga ke-8 Liga dengan mengumpul 27 mata, mengatasi pasukan Brighton yang kini terpaksa turun ke tangga ke-9 Liga setakat ini. West Ham akan berdepan misi sukar pada 3 perlawanan seterusnya apabila mereka akan berdepan dengan pasukan Liverpool di Anfield dalam Carabao Cup, menerima kunjungan pasukan Manchester United di laman sendiri dan akan ke Emirates untuk bertemu dengan pasukan Arsenal sebagai penutup untuk aksi tahun 2023 ini. Kita lihat pula lain-lain keputusan perlawanan di Liga sekitar utama Eropah. Di La Liga Spanyol, Almeria seri tanpa jaringan dengan pasukan Mallorca. Real Sociedad juga seri tanpa jaringan dengan pasukan Real Betis. Las Palmas pula seri 1-1 dengan pasukan Cadiz. Real Madrid menang bergaya ke atas pasukan Villarreal 4-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol.
Serie A Itali, AC Milan mudah mengatasi pasukan Monza dengan jaringan 3-0. Fiorentina menang tipis 1-0 ke atas pasukan Hellas Verona. Udinese seri 2 sama dengan pasukan Sassuolo. Bologna kejutkan pasukan Roma dengan jaringan 2-0. Lazio tewas 2-0 kepada pasukan Inter Milan. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Bayer Leverkusen terus kukuhkan kedudukan selaku pendahulu liga selepas menewaskan pasukan Frankfurt 3-0. Bayern Munich juga menang ke atas pasukan Stuttgart dengan jaringan 3-0. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Ligue 1 Perancis, Marseille menang 2-1 ke atas pasukan Clermont Foot. Lille berjaya ikat pasukan PSG dengan keputusan seri 1 sama. Dan berikut adalah kedudukan semasa Ligue 1 di Perancis. Real Madrid lonjak ke tangga teratas Liga. Real Madrid kini berada di tangga teratas Liga selepas mereka berjaya mendudukan pasukan Villarreal 4-1 pada awal pagi tadi. Mereka kini berada satu mata di depan pasukan Girona yang akan turun bermain menentang pasukan Alaves pada awal pagi esok. Real Madrid yang bertindak selaku tuan rumah tidak berdepan kesukaran untuk memperoleh gol pembukaan menerusi pemain terbaru mereka iaitu Jude Bellingham pada minit ke-25. Rodrigo kemudian menambah gol kedua pasukan Real Madrid pada minit ke-37 untuk memastikan mereka 2-0 di depan. Sebab saja tamat separuh masa pertama, Villarreal berjaya memecahkan kebutuhan pada minit ke-54 menerusi Luis Morales sebelum Brahim Diaz kembali meletakkan mereka 2 gol di depan dengan jaringannya pada minit ke-64. Luka Modric melengkapkan hari gemilang Real Madrid dengan gol keempat pada minit ke-68 sekaligus memastikan kemenangan 4-1 milik mereka. Namun kemenangan ini terpaksa dibayar mahal apabila David Alaba terpaksa mengalami kecederaan berat iaitu kecederaan ACL. Harry Kane terus cipta rekod baru di Bundesliga. Harry Kane meneruskan aksi cemerlangnya bersama dengan pasukan Bayern Munich apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukannya menewaskan pasukan Stuttgart 3-0 pada awal pagi tadi. Harry Kane menjadikan gol pertamanya seawal minit kedua sebelum menambah gol kedua pada minit ke-55. Gol ketiga hadir menerusi pemain pertahanan mereka iaitu Kim Min-jae pada minit ke-63 untuk memastikan kemenangan 3-0 milik mereka. Bayern kini ketinggalan 4 mata kepada pendahulu liga iaitu pasukan Leverkusen tetapi berkelebihan satu perlawanan pada ketika ini. Dan jika menang, Bayern berpeluang untuk merapatkan kedudukan kepada 1 mata. Dalam satu lagi perlawanan, Leverkusen berjaya mengatasi pasukan Frankfurt dengan jaringan 3-0 untuk terus menguasai Bundesliga setakat ini. Inter Milan kukuhkan kedudukan selaku pendahulu Serie A. Inter Milan berjaya mengukuhkan kedudukan mereka selaku pendahulu Serie A selepas berjaya mendudukan pasukan Lazio 2-0 pada awal pagi tadi. Penyerang hebat mereka, Lautaro Martinez berjaya meletakkan pasukan Inter di depan pada minit ke-40 sebelum Marcus Thuram berjaya meledak gol kedua pada minit ke-66. Kemenangan ini memberikan 3 mata yang sangat berharga buat pasukan Inter yang kini semakin menjarakkan kedudukan selaku pendahulu Serie A dengan mengumpul 41 mata. 4 mata di depan pasukan Juventus yang kini berada di tangga kedua liga. Kita ke perkembangan jadalah perpindahan pemain. Ivan Toney teruja dikaitkan dengan pasukan Arsenal. Ivan Toney menyatakan keterujaannya apabila namanya kini sedang hangat dikaitkan untuk berhijrah ke pasukan Arsenal menjelang bulan Januari nanti. Jika ia tidak berlaku pada masa terdekat ini, Arsenal berkemungkinan akan cuba mendapatkan penyerang tersebut pada musim panas yang akan datang. Feyenoord mahukan 60 juta pound untuk lepaskan Santiago Jimenez. Feyenoord akan melepaskan Santiago Jimenez sekiranya ada pasukan yang boleh memenuhi permintaan mereka yang bernilai sekitar 60 juta pound. Pemain tersebut sedang dipantau oleh beberapa pasukan daripada EPL iaitu pasukan Fulham, Spurs, Arsenal dan juga Chelsea. Manchester United mahukan David Alaba. Manchester United menyertai saingan untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan Real Madrid yang baru mengalami ACL iaitu David Alaba pada musim panas nanti. Mereka akan berdepan dengan saingan daripada pasukan Juventus dan juga kelab daripada Arab Saudi iaitu Al-Ittihad yang bersedia untuk melabuhkan perbelanjaan besar untuk mendapatkan pemain tersebut. Jude Bellingham kini jadi tarikan kelab daripada EPL. Jude Bellingham yang juga merupakan adik kepada Jude Bellingham kini berjaya menarik beberapa perhatian kelab besar di EPL pada ketika ini. Dia yang beraksi bersama dengan pasukan Sunderland di Liga Championship ketika ini sedang dipantau oleh kelab-kelab besar seperti pasukan Liverpool, Arsenal dan juga pasukan Chelsea.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.